Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersua dalam Malaysia hari ini edisi 28 April 2021 bersamaan 16 Ramadan 1442 Hijriah. Saya Edi Iskandar dan saya Fitri Yahya. Oh, hari ini semua pakcik-pakcik ya. Itulah dia hari ini. Okey. Pakcik-pakcik. Bapa-bapa. Dan saya. Dan saya Anik Miswan. Sedar tak sedar dah separuh masa kedua Ramadan pada tahun ini. Yang ke-16 dan kita harapkan agar semuanya masih lagi kekal bersemangat, insya-Allah. Sama-samalah kita dalam menghadapi segala hari yang mendatang. Ya, insya-Allah. Ya. Ini Rabu Raya. Betul. Oh. Bersedia awal supaya nanti bila dah tumbuh siap-siap. Cantik lah. Pakai sokok tu cantik Berapa lah. kos untuk mendapatkan? RM16. Oh, mahal tak sekarang? RM16. Tapi sekali basuh apa semula. Oh, ada treatment lah. Ya. Wow. Itu dia. Jadi saya sendiri tak buat persiapan dari segi baju raya ke apa. Tetapi kita pun sedia arif dengan situasi sekarang ni. Nak bawa anak keluar pun kita rasa takut kan. Ya. Dengan situasi yang tempat yang sesak, yang padat, dan kalau boleh kita tak naklah menjadi penyumbang kepada situasi. Dan saya itulah sebelum ni berbincang 2 hari lepas melihat kepada ada yang dukung anak, dukung bayi kan di tempat yang sesak, kemudian beratur panjang. Jadi itulah. Ya, betul. Betul. Kita berdepan dengan banyak risiko sebenarnya, tapi kebanyakannya kita perasan perkara-perkara seperti ini berlaku di hujung minggu. Betul. Kan? Saya sebenarnya nak mencadangkan kalau boleh, kalau nak membeli belah atau sebagainya, buat ketika weekdays. Pertengahan minggu ya. Pertengahan minggu. Tetapi ramai bekerja. Betul. Jadi itu antara cabarannya lah. Kalau dapat diruangkan masa sedikit ke untuk ataupun sebab sekarang kan pelepasan di bulan Ramadan awal kan. Mungkin boleh keluar untuk mendapatkan pakaian dan sebagainya. Kenapa Fitri tak nak ni ya? Itulah sebab melihat kita bila buat semakan melalui My Sejahtera dan sebagainya, di kawasan sekitar kita ada kes tertentu. Ya, betul. Sebab mungkin kita ni ialah kuat, mungkin barangkali ada daya tahan, tapi bagi anak kecil ni takut tidak kuat. Yalah, mungkin orang lain dia punya tahap ketahanan dan terutamanya mungkin yang ada penyakit dan sebagainya. Kita bimbanglah ini akan menjadi penyebab kepada isu-isu yang lain pula. Ya, kalau boleh elak-elaklah ya. Elak. Dan tadi kita dah paparkan berkenaan dengan kenaikan harga barang mentah. Dan sekarang ini masih lagi diperkatakan apatah lagi menjelang musim perayaan, ini antara perkara dan juga kebimbangan yang kerap kita baca dan hadapi. Ya, pandemik ke tak pandemik ke? Sama je. Sekarang lebih dikisahkanlah dengan keadaan pandemik ni, dengan keadaan yang semakin tertekan, dihimpit ni, tapi telah pun dikeluarkan kenyataan oleh Kementerian dalam Pengguna dan Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna lah, KPDN KHP, mengatakan bahawa barangan masih lagi dikawal. Ada garis panduan yang perlu ditetapkan dan yang penting kita sebagai pengguna kalau berdepan dengan situasi tersebut boleh laporkan kepada yang berkenaan. Ya, dan kalau nak buat laporan itu laporkan betul-betul. Bukan viralkan begitu saja tanpa sebarang bukti. Sebab kadang-kadang kita ni gairah dapat ni barang harga naik di tempat-tempat dan sebagainya. Kemudian kita kongsi dan kita dapat notifikasi forwarded many times kan di WhatsApp, tapi kita tak tahu sumbernya dari mana sebenarnya. Jadi kebertanggungjawaban kita kalau nak berkongsi tentang maklumat seperti ini, pastikan ia sahih dan pastikan adanya laporan ke pihak berkuasa. Bukan sekadar berkongsi saja tapi tak ada sebarang tindakan. Ya, dan saya daripada itu penting juga untuk bila anda melaporkan sesuatu biarlah ia dengan bukti yang sahih dan bukannya hanya memperdaya, menganiaya. Sebab kadang-kadang kita bimbang tak tahu hujung pangkal, kita nak menjadi orang yang pertama untuk sebarkan maklumat itu, bimbang menjejaskan rezeki orang lain pula, reputasi pada pihak yang sedang mencari rezeki dan sebagainya tanpa mengetahui hujung pangkal lah. Kadang ada pengguna yang merasakan dia ni siap dia pergi ke pasar, dia akan menjadi orang yang macam-macam lah. Siap dengan kamera, siap dengan apa, siap menerjah. Jadi kadang orang yang diterjah tu tak mahu panjangkan isu. Dia hanya diam saja. Tapi isu itu pula yang dibawa ke depan menyebabkan berlakunya konflik dan sebagainya. Apa kita harapkan harga dapat dikawal sebaik mungkin kerana saya yakin walaupun tidak ada seandainya tidak ada ziarahi, tak ada rumah terbuka, tapi tetap orang akan membeli, orang akan tetap menghantar ataupun sekarang ini dengan teknologi, orang boleh gunakan bantuan penghantar makanan untuk sampai kepada orang yang dicintai di sekitar kawasannya. Betul. Ya, jadi pastikan kita ni mengikut apa yang ditetapkan, SOP dan sebagainya, dan juga perkabaran tentang apa yang akan berlaku pada Aidilfitri nanti. Betul. Kan dah tersebar semalam walaupun tidak ada sebarang pengumuman. Jadi berhemahlah dalam menyampaikan pesanan atau berkongsi pesanan kepada teman-teman melalui media sosial. Okey.
Dan ini angka yang kita kena kongsikan setiap hari. Bila lah ada harinya yang kita tak perlu cerita tentang perkara ni? Rasanya dah daripada setahun yang lepas pun kita ternanti-nantikan jawapan kepada persoalan tersebut. Okey, ini angka COVID-19 dilaporkan semalam dengan jumlah kes keseluruhan sekarang ini dah hampir mencecah ke angka 400,000. Semalam kes baru 2,733, masih lagi di kadar yang sangat membimbangkan, tetapi kes pulih alhamdulillah dengan pulihnya kes 2019. 13 kematian dilaporkan dan pelbagai perkongsian jugalah dengan masih lagi banyak jumlah kes aktif itu dengan 25,414 dengan varian yang telah pun dilaporkan ataupun kadar keboleh jangkitan itu memang sangat tinggi pada ketika ini. Dan kita bimbang sekali tentang kes sporadik yang meningkat dan juga keboleh jangkitan di suatu tempat itu yang paling bahaya. Sebab dia begini bila mana satu tempat itu dilaporkan ada kluster baru, ia akan menyebabkan pencarian kepada kontak rapat. Dan dia akan menjejaskan kepada proses-proses yang lain. Orang nak bekerja, orang nak pergi sekolah, orang nak bergerak itu ini sebab dia dah pun terpaksa kuarantin. Tak dapat bergerak. Jadi ia menyebabkan berlakunya itulah kesukaran bagi pihak sama ada syarikat ataupun organisasi disebabkan tiada individu yang dapat pergi ke kerja dan sebagainya. Kalau kontak rapat nanti nak cari pula dia punya susur jalur itu kan. Panjang lagi orang mana semua perginya, kena. kan? Jadi mana dia pergi. Zaman sekarang ada orang yang mungkin kerja ni memang bergerak aktif ke sana sini. Kalau dia seorang kena jadi ada berangkai di situ. Okey. Ini kita saling mengingatkan. Betul. Samalah. Ya. Dan kita mengingatkan diri kita juga ya. Kata orang vaksin paling yang semua orang mampu ada sekarang ni lah pelitup muka. Kalau kawasan tu sesak, kalau perlu berada di situ, pelitup muka pastikan pakai dengan betul ya. Okey, setakat ni dah tak ada masalah nak pakai besi tu terbalik dan sebagainya, tak ada kan? Semua dah tahu dah kan. Dan secara tak para sedar pun boleh pakai dengan betul, insya-Allah. Okey, kita nak tinjau apa yang termuat di akhbar berita harian barangkali terlebih dahulu. Berita harian ini di muka surat hadapan lelaki maut kereta dihempak pokok. Ini dilaporkan halaman pertama yang mana seorang pekerja membaik pulih kenderaan maut apabila kereta dipandunya dihempak pokok ketika dalam perjalanan ke tempat kerja di Jalan Perak, Jelutong, Pulau Pinang pagi semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 9.30 pagi itu, mangsa Yong Ging Hui, 53 tahun tersepit di tempat duduk pemandu dan anggota bomba mengambil masa kira-kira 2 jam untuk mengeluarkan mayatnya. Laporan lanjut di halaman yang ke-22. Dapat saya perincikan lagi apa yang berlaku insiden itu. Okey. Yang mana mangsa yang dihempak pokok ditemui tersepit di tempat duduk dan kerja menyelamat turut dibantu Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Angkatan Pertahanan dan pasukan bomba sukarela PBS yang terdekat. Dan mengikut sumber yang lain, panggilan diterima pasukan anggota bergegas ke tempat kejadian namun berdepan kesukaran kerana kesesakan lalu lintas walaupun lokasi terletak kurang 2 km dari balai bomba. Dan mengetahui Pulau Pinang macam mana situasinya, memang kadang-kadang waktu puncak pula tu mungkin amat sukar untuk bergerak. Itulah dia baru ni cuaca juga ya. Pokok tumbang di Melaka menyebabkan pokok sejarah ini pula di Pulau Pinang. Saya masih ingat satu kes di sekitar Kuala Lumpur, pokok tumbang menghempak seorang pekerja bank kalau tak silap. Jadi mungkin sekarang faktor cuaca juga. Mungkin juga faktor mendapan di bawah macam-macam boleh berlaku. Jadi sukar untuk kita menjangkakan. Kadang tidak nampak pun sebarang pergerakan, tak ada sebarang signal rekahan di situ. Dia boleh berlaku bila-bila masa sebabkan mungkin saiz pokok yang besar. Ya, tapi lah kebiasaannya kalau pokok tu besar, kita jangkakan akarnya, tunjangnya kuat kan. Itulah dia. Okey, dan kita nak beralih ke akhbar berikutnya, New Straits Times. Ini yang kita maksudkan ni tentang berhimpun beramai-ramai, melupakan SOP dan sebagainya. Jadi kerajaan mengeluarkan amaran. Last warning, local authorities are ready to shut down bazaars that have poor crowd control as seen in recent viral photos and videos. This comes as clusters increase and movement controls are reinstated or extended. Sekarang makluman tentang penambahan kluster, ya, adanya kluster-kluster baharu dan sebagainya. Muka surat 8 kalau boleh saya kongsikan sedikit perinciannya. Cross the line and risk closure. Ini sesuatu yang membimbangkan dan sesuatu yang merisaukan pihak peniaga dan juga pihak pengurus bazar Ramadan ataupun Aidilfitri inilah. Local authorities warn bazaars and night markets to ensure SOP compliance. The presence of huge crowds and snaking queues at Ramadan bazaars at night and night markets have not gone unnoticed by the authorities.
who expressed concern over the potential COVID-19 cases which could arise if safety protocols aren't followed. Anda boleh baca perincian, tapi kita tahulah, kita tengok video yang dikongsikan. Ada satu video yang dirakam di dalam kenderaan. Bertali arus di sebuah premis bazar yang macam tak henti-henti orang beratur. Betul. Jadilah beratur dengan penjarakan tu kita fahamlah, tapi bila dah sampai di lokasi di premis tu bagaimana keadaannya kan? Kadang hujan kan. Memang tak dapat apa-apa lah, kita tak dapat berjarak lagi. Terpaksa mencari perlindungan dan sebagainya, terpaksa bersesak. Itulah risikonya. Itulah. Yang di dalam bazar satu isu. Yang menunggu di luar bazar tu pun satu isu juga. Betul. Kan sebab terlalu ramai lah. Ya. Yalah, itulah mungkin kita boleh fikirkan tentang, tapi susahlah sebab nak bantu yang berniaga juga kan. Nak menggerakkan ekonomi tu Dia kita cakap A, yang B pula. Dilema. Betul. Okey, itu dia NST. Saya nak teruskan di harian Metro. Ini berkenaan dengan satu lagi usaha dalam memerangi isu rasuah. Dan di muka hadapannya paparkan berkaitan dengan buruan Niki Leo Sun Hee. 12 pegawai polis dan SPRM tali barut geng Niki gadai amanah. Dan ini satu pendedahan yang telah pun dilaporkan berkenaan dengan mereka sepatutnya memerangi kegiatan jenayah serta melindungi masyarakat. Sebaliknya 10 pegawai polis dan 2 pegawai SPRM memilih untuk bersekongkol dengan penjenayah apabila membabitkan diri dengan geng Niki diketuai oleh perniagaan yang saya sebutkan tadi, Niki Leo Sun Hee, dan suspek bertugas di pelbagai cawangan dalam pasukan polis di beberapa negeri telah pun menjadi berkas dalam Ops Pelican 3.0 yang dilancarkan Polis Johor. Laporan yang di laman kedua dipaparkan di laman kedua dan ketiga ini berkaitan dengan kegiatan ini. Dan ada petikan yang boleh saya bacakan sebab dilaporkan ianya berada di beberapa cawangan di seluruh Malaysia. Tangkapan bagi PDRM membabitkan seorang superintenden bertugas di Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dan seorang inspektor di Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman. Bagi kontijen Selangor membabitkan seorang Deputy Superintendent bertugas Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Selangor, seorang Assistant Superintendent di cawangan khas IPK Selangor dan 2 inspektor di JSJ IPK Selangor dan Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya. Ada juga di Melaka dan juga di beberapa lokasi yang lain seperti Negeri Sembilan, dan 2 petugas penguatkuasa SPRM yang bertugas di Putrajaya. Dan ini menunjukkan sehingga kini jumlah keseluruhan ditahan adalah seramai 64 individu. Okay, ini antara sedikit perkembangan berkaitan dengan antara kes rasuah dan juga sindiket yang sedang masih lagi diburu oleh pihak berkuasa. Okey. Sebelum ni kan kita tengok dalam filem-filem kan, drama kan, tentang pembaitan pihak yang sepatutnya dipercayai untuk melindungi rakyat kan. Tapi dah ada perkara berlaku di alam nyata. Okey, ambil iktibar dengan apa yang berlaku ini dan anda boleh dapatkan perincian lebih lanjut daripada Berita Harian, NST dan juga Metro. Okey, kita nak teruskan perkongsian. Ada makanan bagi ni? Makanan? Tapi makanan raya lah. Persediaan. Ya. Siapa nak cerita? Lemang ni lemang. Lemang, tapi daun lerek pernah dengar? Saya tak pernah dengar. Biasa dengar apa? Periuk kera lah kan, ini pun. Tapi ini daun lerek, apa yang dilarik, apa yang dilirik. Ini sebuah rangkuman untuk anda. Informasi baru tentang lemang, saksikan. Lemang adalah antara makanan yang pastinya dicari-cari masyarakat Malaysia, terutamanya menjelang Hari Raya. Bukan itu sahaja, jodoh wajib ada di atas meja setiap rumah ini juga mendapat permintaan tinggi semasa bulan Ramadan. Sebut saja tentang lemang, pasti ramai yang di luar sana teringat akan lemang yang berada di sekitar kawasan komuniti anda. Kebiasaannya, lemang ini dibakar berlapikkan daun pisang. Tapi kelainan yang kita dapat lihat di sini, lemang ini dibakar dengan menggunakan daun lerek. Menarik bukan? Menyedari keunikan rasa dan aroma lemang daun lerek, Arifin Zakaria, 62 tahun, menjadikan tumbuhan herba itu sebagai pengalas lemangnya. Arifin yang juga dikenali sebagai Cik Ipin, mula membuka gerainya seawal jam 8 pagi.
Permintaan yang tinggi membuatkan Cik Ipin dan beberapa orang kaki tangannya perlu bekerja lebih masa untuk menyiapkan tempahan. Pastinya pandemik ini sedikit sebanyak mempengaruhi strategi pemasarannya bagi meningkatkan hasil jualan. Kita dah beroperasi sebelum COVID-19 lagi, dan kita jual macam biasalah. Kalau dah masuk COVID-19 ni, kita terpaksa jual online, Facebook dan Instagram. Jadi nampaknya pelanggan berpuas hati dan pelanggan pun menggalakkan. Kita pun ada buat penghantaran ke rumah, sampai ke pintu rumah mereka. Pada setiap tahun, sebanyak 80 guni beras digunakan dengan anggaran 200 batang lemang dihasilkan bagi setiap guni beras. Untuk mendapatkan tekstur lemang yang lembut, teknik pembakaran 2 tingkat lebih sesuai digunakan bagi mengelakkan lemang daripada berkerak. Berpengalaman lebih 20 tahun, gerai lemang ini mampu menjual antara 16,000 hingga 20,000 batang lemang daun lereng pada setiap tahun. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Itu antara perkongsian berkaitan lemang daun lirik berkongsi oleh Asri, dan itu antara menu dan juga juadah yang sangat istimewa dan wajiblah untuk kita ada ketika Hari Raya nanti, okey? Ataupun buka puasa pun boleh dah ni. Okey, kita nak teruskan kepada anda yang masih bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Terima kasih banyak. Kali ini kita ingin kongsikan berkaitan dengan SOP, Prosedur Operasi Standard, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Tidak kisahlah sama ada bersyarat, pemulihan ataupun mungkin diperketatkan, akan ada perbezaan demi perbezaan. Tetapi selepas tahun mungkin ada yang telah pun keliru, masih keliru dengan saya pun kacau bilau dah ni. Banyak sangat SOP yang perlu kita ikutkan dan baca. Dan sekarang mungkin kita nak semak semula, kita nak buat kerja rumah sikit berkaitan dengan SOP setelah setahun. Untuk itu kita bersama dengan Cik Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik dari Majlis Keselamatan Negara. Sebentar saja lagi akan kita perkenalkan. Dan dalam kita mendepani wabak ataupun pandemik COVID-19 setahun ini, pada minggu ini saya percaya yang paling dinantikan adalah SOP berkaitan dengan Aidilfitri. Kita tak boleh nak kata lagi untuk sekarang ini, tapi mungkin sekarang kita nak tahu berkenaan dengan apa SOP yang perlu kita patuhi, sebab banyak sekali kes dan juga kompaun yang telah pun dikeluarkanlah. Untuk itu sekali lagi saya perkenalkan Cik Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik dari Majlis Keselamatan Negara. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat, wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin kita boleh mulakan selepas tahun. Kita ada PKP, PKPB, PKPP, PKPD, mana yang kawasan yang kena lah. Dan sekarang masih lagi ada pencampuran di antara semua PKP tersebut. Mungkin selepas tahun ini, bagaimana sebenarnya kalau kita nak tahu berkenaan dengan prosedur ni, bagaimana ianya dihasilkan dari permulaan sehinggalah ianya diperkenalkan kepada umum? Pertamanya terima kasih kerana jemput MKN. Ya. Okey, kita dah lebih setahun dah kita dalam tempoh PKP. Sejak mula PKP itu kita throwback balik. Kita berpendirian berpendapat bahawa dalam tempoh PKP kena ada satu panduan bagaimana masyarakat hendak bergerak dan melakukan kegiatan harian. Panduan-panduan ini bukan untuk mengongkong atau menyekat masyarakat, tetapi untuk menyelamatkan nyawa dan juga untuk memastikan penularan COVID-19 itu dapat dikawal lah. Kita throwback balik. Kita berdasarkan kajian daripada pakar-pakar, bukan saya, virus itu tersebar melalui cecair, droplet. Okay? Percikan alio ketika bercakap atau batuk. Sebab itu dari awal kita PKP selalu ditekankan kita buat penjarakan. Kalau di luar sana kita pakai pelitup separuh muka dan juga kena selalu cuci tangan. Diulang-ulang dari tahun lepas sampai sekarang, itulah yang kita cakap dengan konsisten. Untuk SOP, mula-mula saya ingat, kalau kita masih ingat, kita sebut penjarakan sosial, lepas tu kita ubah penjarakan fizikal. Sebab SOP ni kita tidak statik, kita berubah. Sebab kita tidak boleh selama-lamanya menyekat pergerakan masyarakat dan juga menyekat aktiviti masyarakat. SOP ini dihasilkan oleh pelbagai pihak. Mereka contoh, kalau Kementerian Perumahan Kerjaan Tempatan, dia akan cadangkan tentang SOP
bazar atau PBT atau dia pasar Aidilfitri, bazar Ramadan. Kalau perayaan, kalau Tahun Baru Cina, Christmas dan sebagainya, Kementerian Perpaduan Negara. Kalau tentang hal ehwal agama, kalau yang dekat persekutuan, JAKIM, kalau negeri, ikut negeri lah. Mereka akan mencadangkan SOP yang sesuai untuk setiap aktiviti masyarakat, dan kita akan melihatnya dan menyesuaikannya dengan masyarakat. Bukan MKN saja, KKM dan pelbagai pakar-pakar yang lain. Kita faham, walaupun ada yang kata SOP ni menyusahkanlah dan sebagainya, tetapi ini bukan untuk menyusahkan, tapi untuk menyelamatkan nyawa dan memastikan penularan itu dapat dikawal. Untuk pematuhan, dia ada naik turun. Kalau kita dengar tiap-tiap petang, Menteri Pertahanan kita sebut ada tangkapan, ada kompaun dan sebagainya. Dia naik turun. Dan tapi selepas tahun ni, ayuhlah kita masyarakat amalkan konsep kita jaga kita itu. Kalau orang tu tak buat, kita boleh tegur ataupun kita buat dulu sebelum kita sibuk menuding jari pada orang lain lah. Okey. Sekarang dah setahun, lebih dari setahun bermula di tahun yang kedua kita bersama dengan pandemik COVID-19 ini. Ramai juga yang masih sukar nak faham ataupun patuh kepada SOP ini. Mungkin disebabkan kes lain katanya yang tu boleh, yang ni tak boleh. Tiba-tiba yang ni kita tak boleh, sana boleh. Jadi dengan SOP di pejabatnya, sambut perayaan ni yang paling sensitif lah kan. Okay, mungkin saudara boleh terangkan juga berkaitan dengan asasnya SOP tersebut ataupun apa roh sebenarnya SOP ni. Okey. Dari dulu sampai sekarang asas roh SOP ni adalah sama. Yang 3 selalu sebut tu. Saya sebut dah tadi, pakai pelitup separuh muka, cuci tangan, dan sekarang jangan lupa tu, dah tak ada alasan lagi untuk kita tidak imbas kod QR MySejahtera. Walaupun di mana berada, kita di pejabat, kita di studio ke dan di mana, 3 ni kena paling ingat. Ketika perayaan, ketika bekerja, di sekolah dan sebagainya, kita kena amalkan 3 ni. Itu yang kita kena paling ingat. Dan juga akses SOP di platform yang benar. Kadang-kadang ada juga yang nakal-nakal ni, dia adjust SOP tu, dia tukar dan membuatkan kita keliru. Rujuklah di laman web MKN, di laman media sosial MKN. Ada semuanya di situ. Dan ada setengah tempoh SOP itu berubah. Berubah bukan untuk mengelirukan rakyat, tapi berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan semasa. Sebab saya sebut tadi, kita tidak boleh terus menyekat kelakuan masyarakat. Cik Hafiz, ramai katakan berkenaan dengan terdapat pelbagai versi SOP yang telah pun dikeluarkan. Ianya bergantung kepada perubahan, saya faham, saya percaya itu. Tapi ianya mungkin sikit sebanyak mengelirukan masyarakat di luar sana. Mungkin ada penerangan berkaitan dengan perkara tersebut? Okey. Pada saya, definisi yang kata pelbagai itu versi merujuk kepada perbezaan amalan. Contoh yang boleh kita senang nak faham adalah kalau kita pergi masjid. Negeri A lain, negeri B lain dan sebagainya. Hal ini kerana hal ehwal agama Islam di bawah tanggungjawab negeri. Kalau SOP pasar malam, pasar Ramadan dan sebagainya, ada sesetengah daerah tu berbeza sedikit. Disebabkan tidak sesuai dilaksanakan di kawasan itu, dan kita beri kebenaran pada PBT untuk mengubah mengikut kesesuaian. Sebab yang pentingnya kita nak amal 3 tu, dan boleh dikawal. Begitu juga Sabah Sarawak. Dia ada perbezaan sedikit, bukan kena selalu cek tu. Kadang-kadang diumumkan tu di peringkat federal, tapi negeri itu kena cek juga. Kena hati-hatilah. Kadang apa yang ada di KL tak sama di Sabah. Contoh. Kena selalu rujuk, sebab perubahan itu bukan untuk menyusah mengelirukan, tetapi untuk menyenangkan dan disebabkan keadaan semasa di kawasan itu. Okey, perlu saya rujuk tu di mana akses sebenar yang perlu kita rujuk tu? Okey, kalau nak senang, www.mkn.gov.my. Semua SOP ada di situ. Pastikan rujuk Sabah ke, Sarawak ke dan sebagainya. Dia boleh bergantung kepada keadaan kawasan tersebutlah di nama tersebut. Okey, dah setahun kita berdepan, kita memang SOP ni memang dah masuk dalam kepala dah. Dah menusuk dah kita tanamkan dalam jiwa betul-betul. Sampai bila persoalannya perlu kita patuh pada SOP ni? Okey, dari awal dulu kita selalu diterangkan tentang norma baru. Norma baru tu dah jadi tak baru dah. Itu norma sekarang lah. Norma sekarang. Dari sekali kita perlu amalkan. Saya tak ada jawapan sampai bila. Tetapi kita kena perlu teruskan. Sebab dalam tempoh vaksin, kita sekarang tengah vaksin, tetapi
matlamat untuk mewujudkan herd immunity tu masih belum tercapai lagi, akan tercapai insya-Allah. Dan juga kita sekarang kena bimbang tentang kemunculan varian-varian baru dalam COVID-19 ini. Dan yang paling penting sekarang adalah kita belajar dari negara orang. Kita sekarang dah 2,000 lebih, dah seminggu. Ya, betul. 2,000 lebih. Kita tak boleh terus leka. Kalau kita ambil belajar dari negara India contoh, dia 11,000 dia dah seronok masa tu. Dia ingat dia dah boleh kawal, tapi tengok sekarang apa jadi. Kita jangan jadi seperti mana yang berlaku di negara lain. Apa pun paling penting masyarakat, kita jangan lekas kecewa atau saya tahu kita kena letih, penat, fatigue. Tetapi kita tak ada pilihan. Kita sedang berperang. Perang belum tamat dan kita belum menang. Untuk kerajaan kita sentiasa memikirkan macam mana nak seimbangkan nyawa dan kehidupan. Dan kerjasama itu kita perlukan daripada masyarakat sebab matlamat kerajaan untuk mengimbangkan nyawa dan kehidupan itu tidak akan berjaya tanpa penglibatan masyarakat di luar sana. Cik Hafiz, dalam erti kata yang mudah, bagaimana prosesnya sebenarnya dalam membentuk sebuah SOP ketika berlakunya sesuatu? Sebagai contoh, sekarang menjelang perayaan, apa sebenarnya perkara yang diambil kira sebelum satu SOP itu diberikan? Okey, perkara pertama yang kita ambil kira adalah kes sekarang. Kadar penularan macam mana? Hard kita macam mana? Kalau nak bagi rentas negeri, okey ke tak okey? Kita ambil consider kat situ, pakar-pakar akan bagi pandangannya. Kalau sembahyang raya, JAKIM kita minta bantuan. Macam mana nak sembahyang raya ikut ni, salah hukum ke tidak dan sebagainya. Kita minta dia bagi nasihat kita. Dan semua input-input tu kita akan combinekan. Satukan dalam satu SOP yang khas dan akan diumumkan oleh selalu Menteri Kanan-Tanah lah pada ikut keadaan. Yes. Maksudnya dalam minggu ni kita tahulah SOP perayaan. InsyaAllah. Kita tunggulah pengumumannya. Baik, terima kasih banyak Cik Hafiz atas perkongsian berkaitan dengan SOP setahun ini. Cik Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik dari Majlis Keselamatan Negara. Bukan apa kita nak berkongsi berkaitan dengan SOP, ialah dah setahun takut semua dah jemu. Tapi ini antara perkara yang perlu kita ingatkan juga. Terima kasih sekali lagi. Selamat berpuasa. Baik, itu antara perkara yang kita kongsikan selepas ini. Kita ingin berterihat seketika dan akan kita bincangkan sekembali di Mesyai berkaitan dengan isu kenaikan harga barang. Tapi sebelum itu, Sembang Sahur akan kembali bersiaran langsung pada malam ini dan saya sendiri akan ke pusat kuarantin di Maib Serdang untuk kita bersahur dan kita singgahlah bersama dengan petugas-petugas sana. Okey, jadi jangan lupa saksikan. Kita berterihat seketika. Jumpa lagi di Mesyai selepas ini. Melintas secara langsung di Serdang untuk bersama dengan anda di pusat kuarantin dan juga rawatan COVID-19 PKRC 2.0 yang dinamakan. Saya kini berada di dalam Dewan D ni. Ini adalah pusat operasi mereka. Bomber di sebelah kiri saya. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tak pernah terfikir untuk kita bersalat sebegini rupa. Kembali dalam Emisha dan kita membawa pelbagai isu tentang rakyat, terutama berdepan dengan kita nak menyambut raya nanti dan juga situasi COVID-19 yang masih berada di sekeliling kita. Bersama kita mengulas isu kenaikan harga barang dan apa kata pembekal ayam. Dan kita bersama dengan pembekalnya, Puan Nurul Huda Hayati Abdul Rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dah berapa lama terlibat dalam industri ni? Dalam industri ni masih baru dalam 3-4 tahun yang lalu lah. Jadi masih lagi belajar kan. Tapi isu ayam ni sentiasa ada naik turunnya. Jadi ayam ni juga sentiasa hari-hari orang makan. Betul. Di keperluan harian. Jadi 3-4 tahun tu maksudnya juga pernah terlibat membekal ketika sebelum pandemik. Jadi macam mana melihat perubahan sebelum dan selepas? Kita dah masuk ke lebih setahun kan dalam perjuangan COVID-19 ni. Sebelum tu macam mana? Adakah terkawal ataupun bila masuk siri yang ni lebih mencabar? Pada pengalaman saya berbanding tahun-tahun yang lalu, jadi tahun ni agak kenaikan dia agak tinggi. Berbanding tahun-tahun yang lepas, boleh dikatakan okey lah. Jadi, tapi ayam ni bila PKP ke, tak PKP ke, dia tetap ada permintaan sebenarnya.
Tapi sejak akhir-akhir ni dalam 2 minggu ke 3 minggu yang lepas kan, peningkatan amat tinggi. Jadi saya pun bagi pihak ada pengedar-pengedar berdekatan tu berbincang juga berkenaan dengan isu ni kan. Jadi dia orang pun bersetujulah memang permintaan tu ada, tetapi dengan isu kenaikan harga ni memang agak tinggi. Ya, punca paling utama disebabkan yalah punca ni kita pun tak dapatlah nak nafikan. Mungkin daripada yang saya dapat tahu ada daripada segi makanan kan. Ledaknya apa semua. Tetapi kami tak boleh nak buat apa. Betul ya. Sebab dari ladang kan ada isu tu timbul. Ya, daripada ladang. Jadi daripada ladang harga macam tu dapat kat kami pun tak paksa membuat rate yang kami sedia ada lah kan. Jadi kalau kita nak teruskan macam mana? Kalau nak turunkan sangat pun kami pun ada tanggungan. Betul, kos operasi lagi kan. Yeah. Jadi bila kita menceritakan kepada pelanggan, mereka tak dapat menerima lah. Yeah. Kalau untung sekat sekilo, katakan 1 sen siapa yang nak berniaga kan. Sedangkan kita ada pekerja yang bertanggungjawab untuk mengedar. Jadi macam mana cara terbaik? Adakah ada persatuan ataupun ada kelompok-kelompok tertentu yang memang memperjuangkan? Ya. Untuk kami ni dalam kawasan saya Sungai Buloh. Jadi ada beberapa orang ni kami berbincang dan kami juga tak boleh nak terlalu ikut kan. Jadi kami ada rate tertentu juga untuk nak bayar staff, nak bayar kos proses, nak bayar kos untuk penghantaran. Jadi kami mengikut apa yang kerajaan bagi, tetapi masih ada benda-benda yang terpaksa kami ikut rate kami. Okey. Yang tu tak boleh ubah lah ya sebab mengambil kira keperluan kos operasi dan sebagainya. Jadi adakah mewakili pihak pembekal keluhan itu juga didengari sebab tak boleh terlalu ikut harga yang ditetapkan kerajaan, perlu juga fleksibel dan menerima juga situasi permasalahan semasa ini. Sebab kita bukanlah setiap yang masuk macam ni tapi bergantung kepada situasi ya. Contohnya macam nak menyambut raya ni. Jadi sebenarnya harga ayam ni sejak sebelum ni pun dia ada turun naik sebenarnya. Betul. Jadi cuma bila masuk isu yang ni saja yang harga tu memang mendadak sangat. Jadi inilah yang kami pening sebenarnya. Pening. Bila kalau kata nak permintaan untuk ayam tu memang akan ada dan akan cukup sebenarnya. Jadi bila kes-kes macam ni kami bincang dan buat kami ikut dan apa yang kami buat tu ikut skop yang kami ada lah. Itu sebenarnya. Jadi bila ada yang mengeluh mengadu, macam mana apa reaksi yang harus dimaklumkan kepada pelanggan? Okey, sebenarnya ada dua benda. Pelanggan ni ada 50 yang bersetuju, 50 yang faham. Yang faham lah. Ya. Yang bersetuju tu dia akan mengikut. Dia tak kisah. Janji ada ayam. Dia boleh makan kan. Yang satu pihak lagi macam pelanggan-pelanggan sedia ada ni, dia orang faham. Cuma dia orang akan membuat permintaan tu kurang. Maksud dia beli, dia order tu katalah dulu 1,000 ekor. Dia akan kurangkan. Mungkin 700 ataupun 500 ekor. Contohlah. Macam tu. Jadi pelanggan-pelanggan kami akan macam tu. Daripada pihak kami pula, kadang-kadang kesian juga. Terlalu tinggi kan. Kami juga akan mengurangkanlah sedikit keuntungan kami tu. Tapi tak bolehlah terlalu. Betul. Apa lagi cabaran sebagai pembekal, sebagai pengetahuan kepada penonton, pengguna dia? Cabaran kami ni itulah bila harga daripada ladang naik, kami yang terpaksa juga menggandakan marketing lah. Dan juga mencari alternatif-alternatif lain untuk membantu staf-staf kami juga kan. Jadi di situlah kami amat-amat berharaplah pihak berwajib mengambil kira juga faktor-faktor keuntungan daripada pihak pengedar lah. Pernah mendapat isu yang kritikal, mungkin penyimpanan stok dan sebagainya? Penyimpanan stok. Nak mengagihkan kepada ni ke, ada isu tak? Kalau pada situ tak berapa ada isu sebab daripada pembekal, daripada peladang terus hantar ke pembekal dan akan contoh ayam daging ni akan diproses pada sebelah pagi, awal pagi, pukul 4, pukul 5 pagi. Itu ayam daging. Tapi macam ayam dara juga saya pun ada supply ayam dara juga, ayam frozen tu. Jadi pembekalan bulan Ramadan ni amat tinggi sangat. Kadang mencari stok tu tambah yang sekilo tu ya Allah, pening kepala. Stok tak ada, permintaan terlalu tinggi. Tinggi ya? Sangat-sangat tinggi. Sampai
Kadang-kadang malam pun jari lagi kan. Tidur pun kadang-kadang tak tentu lah. Jadi maksudnya kalau menjelang raya ini orang boleh agak-agaklah sebagai pembekal ataupun sebagai pengeluar, mungkin melipat gandakan lagi penghasilan ayam dara contohnya. Ya. Kami ni sangat-sangatlah mencari pembekal-pembekal ayam dara juga untuk sama-sama, dan kami juga pelanggan-pelanggan kami memang mengambil ayam dara ni terlalu banyak. Macam kami sendiri ada satu company tu sehari ambil satu company saja ada 500-600 sehari. Jadi kadang-kadang nak mencari untuk dia orang prioriti dia orang tu kan amat tinggilah. Jadi jangkaan bila? Rasanya lepas raya nanti dah surut ke isu ni Sebab sekarang ni ialah permintaan tinggi sebabkan musim perayaan. Isu ni saya pun nak cakap pun tak tahulah, tapi selagi ada orang makan, selagi manusia ada ayam, insya-Allah permintaan ada. Itu. Jadi kita tak payah risau. Cuma kita menjaga pada itulah yang daripada peladang kan. Kita nak harga yang berpatutan lah. Jadi kita tak naklah kami nak memberikan harga kepada pelanggan pun yang sewajarnya. Jadi kalau dia orang suka, dia akan beli lagi. Dan kita pun, ekonomi kita pun akan meningkat. Itu dia. Yang penting jual beli itu rancak ya. Ya. Peniaga faham, dan mungkin juga kepada mereka yang menjual di pasar malam pun kalau tengok ada kenaikan harga tu faham-fahamlah sebab ia bermula daripada di tempat A lagi sampai ke tempat E, F, G semua dah ada peningkatan sikit harga. Fahami situasi dan bukannya sengaja untuk menaikkan harga. Ya, betul. Ada sekali apa harapan kepada semua orang supaya kita memahami situasi dan bersama menghargai perjuangan individu yang menghasilkan ia sampai ke meja anda. Ya. Harapan daripada kami ni agar pihak yang terlibatlah macam pihak berwajib boleh memantau juga daripada bawah, dan daripada peladang dan peternak dapat memberikan harga yang sewajarnya. Dan daripada pembeli sudah pastilah dia orang nak harga yang terbaik kan. Dia orang kadang-kadang tak kisah, janji harga elok, makanan elok, dia akan beli. Itu saja. Jadi kami daripada pihak pembekal pula memberikan servis yang terbaik. Ya. Itu saja, mencari yang halal itu fardu. InsyaAllah. Tadi Puan sebutkan bahawa selagi orang makan kan. Ya. Jadi antara tanda kebesaran Allah ialah tidak melupuskan pun tidak melenyapkan makanan yang memang manusia perlukan. Contohnya macam ayam dan lembu. InsyaAllah di Ramadan ini kita banyakkan merenung dan mencari maksud di sebalik zikrullah. Terima kasih kepada Puan. Puan Nurul Huda Hayati Abdul Rahim, pembekal ayam yang telah mencari rezeki, dan juga dia mencari rezeki bersama, dia juga memberikan rezeki itu berkembang melalui penjual-penjual, insya-Allah dengan menjaga harga dan tidak berlaku khianat kepada semua orang. Baik, kita juga akan berkongsi kalau tadi tentang Lembang, mungkin ramai yang dah teringin, terutama mungkin yang tak dapat beli kampung kan. Dan sekarang ni pula tentang bubur lambuk kampung baru yang memang fenomena pada setiap tahun. Kalau dulu teringat zaman sebelum PKP orang berbaris dan juga memang habis awal, dan wartawan Nida sempat untuk merasai dan mencari rahsia di sebalik keenakan bubur lambuk ini. Kita saksikan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bubur lambuk Masjid Jamik Kampung Baru. Seperti kita sedia maklum, pada tahun lalu pembuatan bubur lambuk ini tidak dapat dilaksanakan akibat penularan COVID-19. Dan saya percaya pada tahun ini sedikit sebanyak memberi kegembiraan kepada peminat-peminat bubur lambuk untuk menikmati cuadah ini ketika berbuka puasa. Ia seperti tradisi warga kota pada setiap tahun di bulan Ramadan untuk menikmati cuadah warisan lebih 100 tahun ini. Masakan bubur lambuk ini diketuai oleh Adam Abdul Manan yang turut dibantu oleh 9 orang pekerja. Sebenarnya bubur lambuk ni dimasak daripada dulu lagi diorang tu dari turun-temurun lah. Sehingga ke generasi saya pula yang ambil tu alih tugas untuk masak ni. Tiap satu periuk ni kita guna untuk 15 kilo beras. So kita ada 15 periuk. So lebih kurang dalam 3,000 bungkus setiap hari lah untuk diedarkan kepada orang ramai. Dan juga jabatan-jabatan kerajaan pada pukul 6.30 pagi sehingga pukul 9 pagi dah settle semualah. Dengan aroma bau yang tersendiri,
Tidak hairanlah bubur lambu ini menjadi dambaan warga kota setibanya bulan Ramadan. Kita dah tentukan bahan tu 3 hari sebelum kita nak masak, kita dah siapkan. Kita dah susun semua mengikut aturan yang telah ditetapkan lah. Setiap periuk tu kita dah letak satu garam, satu herba. So bila staf yang buat operasi, dia akan masuk je bahan-bahan tu masa tumis bahan tu lah. Seramai 9 orang tukang masak dan pembantu akan berada di dapur secara bergilir sehingga proses pembungkusan selesai. Saya sebagai ketua masakan kena pastikanlah semua staf yang menguruskan masak ni mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan. Sebab pihak pengurusan sebelum kita buat operasi masak, dia dah bagi briefing, dah ada meeting. Jadi dia akan bagi tahu, okey, orang ni, staf ni dia buat macam ni, ikut SOP lah. Jadi semua staf dia ikut SOP lah. Menurut pengurus Masjid Kampung Baru, Muhalim Isman, orang ramai sudah mula beratur seawal jam 4 petang untuk mengambil juadah berbuka puasa ini. Memang dah lebih kurang cecah 100 tahun lah. Ya. Jadi tradisi ini memang dibawa turun-temurun. Memang masih lagi orang menanti. Cuma kita bagi ada perubahan sedikit. Pembahagian ni mengikut SOP yang ditetapkan oleh MKN. Jadi kita solat asar tu habis, bagi dekat pintu keluar tu, keluar terus bagi kepada jemaah. Yang lain kita akan buat beratur di bahagian luar dewan lah. Semasa liputan dilakukan, pihak masjid turut mendapat kunjungan hormat oleh timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Haji Muhammad Rashid Hasnun, bagi melihat penyediaan bubur lambu. Kita nampak keriangan orang yang menanti nak tunggu satu bungkusan bubur lambu diserahkan kat dia ni. Kadang-kadang ada yang menyumbang ya. Sampai RM5, 100 pun ada. Konflik kemanusiaan berterusan meragut jutaan nyawa. Mangsa kebuluran bertarung nyawa untuk hidup. Keperluan makanan tidak pernah mencukupi. Bersama kami, Humanitarian Care Malaysia, MyCare, membantu pelarian di negara bergolak Ramadan ini. Sumbangan boleh dilakukan melalui link berikut. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Itu tadi perkongsian bingkisan yang menunjukkan betapa pentingnya kita cakna tentang apa yang berlaku di luar sana. Ramai lagi terutama mereka yang berada dalam kawasan yang dilanda konflik ya, menjadi mangsa peperangan, masih menunggu dan mengharapkan ihsan bantuan antarabangsa untuk membantu dari aspek keperluan asas. Dan pada bulan Ramadan ini kita semua digalakkan, dianjurkan untuk menghulurkan bantuan bersedekah, berinfak untuk membantu saudara-saudara kita terutamanya yang memerlukan. Jadi untuk itu di MHI hari ini kita bawakan, sudah lama kita tak bawakan beliau di MHI, Dr. Fauziah Muhammad Hassan, ahli Lembaga Pemegang Amanah Humanitarian Care Malaysia, lebih popular dengan nama MyCare, dan juga Dr. Fauziah juga ahli misi Women's Boat to Gaza pada tahun 2016 yang telah ditahan Israel ketika itu. Satu misi untuk memberi kesedaran tentang keperitan yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Dan hari ini doktor bersama kita untuk berkongsi ini projek yang penting juga. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Terima kasih, alhamdulillah. Ya, masih diberi masa dan
kesihatan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Saya dengan nama Dr. Fauzia saya ingat Freedom Flotilla. Ya, dua betul. nama yang sentiasa sinonim ya. Okey, ini ialah projek yang diteruskan bersama dengan Ramadan ini oleh MyCare. Barangkali doktor boleh kongsikan lebih lanjut maklumat. Okey. Alhamdulillah MyCare ataupun Humanitarian Care Malaysia telah melakukan ataupun menjalankan kempen Infak Ramadan ini tahun yang ke-11, alhamdulillah. Dan pada tahun ini kita akan cuba mensasarkan seramai 100,000 orang miskin ke NGO ke orang miskin ataupun ibu tunggal, ibu tinggal, pelarian dan sebagainya. Dan juga orang-orang asli di Malaysia, orang yang berkeperluan yang memerlukan bantuan di Malaysia juga, dan kita ingin mensasarkan sebanyak 100,000. Sebenarnya 100,000 ni kita rasa ramai. Tapi kalau kita baca UNHCR punya maklumat reporting dia, bahawa ada 90 juta manusia yang memerlukan makanan, bahan dan asas dan sebagainya. Dan kalau kita tengok Malaysia rakyat 32-33 juta. Jadi dalam 3 kali ganda orang yang kita nak bantukan. Dan insya-Allah daripada 100 juta itu 50 ataupun 40,000 akan ke Syria dan 50,000 akan ke Palestin dan Gaza. Palestin ni Gaza dan juga di West Bank dan juga di Masjidil Aqsa dan sebagainya. Ya. Okey, dan bila kita sering kali dimaklumkan tentang situasi di kawasan-kawasan konflik ni kan, dan dunia masih lagi dilihat seolah-olah membisu tentang situasi ini. Jadi pengalaman doktor sendiri menyantuni pelarian mangsa peperangan, bagaimana doktor melihat situasi ini dan mengapa bantuan berterusan ini perlu dilakukan? Okey. Sebagaimana saya katakan tadi, UNHCR kata 90 juta yang nak disantuni dan memang tak cukup. Dana diperlukan sebanyak 9 bilion US dollar. Jadi kita nak dapatkan kempen Ramadan ni dalam 3 juta ringgit Malaysia. Jadi sangat sedikit, tapi jangan rasa kecewa sikit, tapi at least we do our part. Kita buat apa yang kita mampu. Jadi pelarian-pelarian ni latest yang saya pergi di Syria, dalam Syria sendiri, dan kita pergi melawat kepada kemah-kemah pelarian. Dan apa yang saya nampak, kalau kita masuk rumah orang tu, kalau kita pergi dapur, dalam stor penuhlah makanan kan, barang-barang stor dan sebagainya. Tetapi mereka tak ada stor, tak ada makanan, menunggu barang-barang hantaran NGO ataupun antarabangsa yang membantu mereka. Jadi kalau kita berpuasa, kita lapar, tapi kita tahu insya-Allah maghrib nanti ada makanan atas meja. Ada pilihan makanan berbagai-bagai juadah. Tapi apakan daya, pelarian-pelarian ini setiap hari berpuasa dan mungkin buka puasa pun berpuasa lagi. Ataupun makan dengan makanan yang sangat sedikit. Dan ration ni pun dibahagi-bahagi. So macam pack kempen Infak Ramadan ni, kita mensasarkan dalam RM300 untuk satu keluarga. Dan insya-Allah barang-barang makanan asas itu dapat tahan dalam 2 minggu. Itu bergantung saiz keluarga lah. Kalau keluarga tu besar, cepatlah habisnya. Maknanya RM300 tu untuk tempoh 2 minggu. 2 minggu. Baik. Dan kalau kita bagi pack makanan panas seperti yang dalam TV tu, makanan panas untuk RM50 buka iftar boleh dikongsi dalam 3-4 orang. Makanan panas. Jadi kadang-kadang dapur pun tak ada. Kalau saya tengok pergi camping-camping tu, dia orang masak kat luar ramai-ramai. Bergantung pada makanan yang diberi. Jadi kalau dapur pun tak ada, jadi kita masakkan untuk dia, dan makanan yang panas semasa iftar. Dan juga saya ingin kongsikan seorang ibu yang saya jumpa. Nama dia Zahra, umur macam saya lah, umur 60-an ke atas. Istimewanya ibu ni ialah dia mempunyai 12 orang anak. Subhanallah. 6 orang istimewa. 6 orang istimewa. Jadi masa kami jumpa tu memang ada anak 6 orang yang istimewa. Dan kalau kita tengok kejayaan seorang ibu tu adalah seorang ibu yang mendidik dan menjalankan amanahnya dengan baik. Dan ibu ini telah menjalankan amanahnya sangat baik. Menjaga ke-6 anak yang istimewa, yang cacat ni, dengan baiknya. Dan kita tahu bahawa apabila kerajaan tempat dia Dar Azur tu dibom, mesti orang nak balik, nak keluar cepat-cepat kan, nak selamatkan diri. Ibu ni boleh je tinggalkan anak-anak dia kalau tak sempat, tetapi mereka angkat, mereka angkut
mereka pastikan anak-anak yang ke-6 orang ni yang tak mampu ni, yang sangat istimewa juga selamat. Jadi itulah saya rasa kejayaan ibu yang patut kita raikan, patut kita beri penganugerahan. Bukan hanya ibu-ibu yang mendidik anak-anak yang mendapat ijazah dan sebagainya. Tapi ibu-ibu begini adalah ibu-ibu yang contoh, yang menjalankan amanahnya dengan baik. Amanah yang Allah telah berikan kepada mereka. Banyak pengajaran yang diperoleh juga ya, melalui pengalaman yang ditempuh itu. Okey, tadi doktor sebutkan sasarannya 3 juta. Difahamkan 3.5 juta lah. Bagaimana nak memastikan sasaran ini tercapai? Kita mengharapkan bahawa apabila kita menceritakan pengalaman kita, bagaimana dengan mata kepala sendiri tengok, bukanlah cerita angan-angan, rakyat Malaysia ni sangat murah hati sebenarnya, sangat pemurah hati. Jadi kita mengambillah keberkatan dan rahmat Allah di bulan Ramadan ni. Nak buat baik pun senang, setan tak ada. Jadi kita harapkan donation ataupun sumbangan daripada semua yang melihat program ini agar menderma sedikit sebanyak. Saya ingat satu hadis yang mengatakan bahawa kita perlu menghalang diri kita daripada masuk tercampak dalam neraka dengan hanya setengah kurma. Ataupun kalau kita tak boleh buat tu juga, berkata baik-baik. Jadi saya nak ambil satu cerita di mana di Gaza ada seorang ibu yang bernama Samirah. Dia duduk dalam kawasan orang miskin. Dia tak ada duit nak bagi orang-orang miskin di sekeliling dia. Tahu apa dia buat? Dia minta donation daripada orang, dia masakkan makanan. Jadi kita ada kempen, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Facebook MyCare, ada program masakan ini. Ibu ini kita kempen donate, dia masakkan dan dia bagi kepada anak-anak yatim. Dan kita nampak anak-anak yatim bawa besen besar-besar kosong untuk diletakkan dalamnya makanan. Kisah yang pasti memberi inspirasi untuk kita terus melakukan amal jariah. Khususnya di bulan Ramadan ini, kita doakan dipermudahkan segala urusan dan mendapat sambutan. InsyaAllah. Doktor. Dan anda boleh layari Facebook atau Instagram MyCare, dan Instagramnya adalah mycare.hq untuk mendapatkan maklumat lanjut dan menghulurkan sumbangan di bulan yang mulia ini. Dr. Fauziah, terima kasih. Kita doakan dipermudahkan segala urusan dan mencapai sasaran ini insya-Allah. Supaya golongan yang memerlukan dapat dibantu sebaik-baiknya dan seberkesan-berkesannya insya-Allah. Dr. Fauziah Muhammad Hassan, ahli lembaga pemegang amanah Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare, bersama dengan kita berkongsi kisah infak My Ramadan ini. Kita berehat seketika, selepas ini berkongsi pula pengalaman meraihkan Ramadan di negara lain, di Jepun. Semuanya sekali nanti. Baik, kembali bersama kami di Malaysia. Hari ini kita nak teruskan perkongsian. Ini bulan Ramadan dan masuki 16 Ramadan. Ada cerita-cerita berkaitan dengan bulan puasa untuk kita kongsikan. Kali ini kita ingin melihat, meninjau perkembangan seorang rakyat Malaysia yang telah pun berkelana ke Jepun selama 14 tahun kabarnya. Telah pun mendirikan rumah tangga, berkeluarga juga di sana. Jadi kita ingin bersama dengan Encik Hafiz Ismail, rakyat Malaysia yang berada di Jepun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Hafiz? Ya, khabar baik ni. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama kami. Saya nak sebut selamat pagi tadi, tapi di sana sekarang ni pukul berapa ya? Ya, sekarang di Jepun awal 1 jam daripada waktu Malaysia. Okey. Jadi sini pukul 10 pagi. Masih boleh lagi selamat pagi. Masih boleh lagi lah selamat pagi kita ucapkan. Cik Hafiz, selamat berpuasa, salam Ramadan. Mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan sedikit latar belakang bagaimana sebenarnya boleh berkelana berhijrah ke Jepun dah 14 tahun dah ni. Ya. Agak ni sekejap ya masa berlalu sebenarnya. Ya. Saya berasal daripada Kedah. Kemudian saya belajar di Ambang Sarawak Jepun di Universiti Melaya. Kemudian umur 19 tahun saya mendapat tajaan JPA sebenarnya untuk belajar di Jepun dalam bidang kejuruteraan. Kemudiannya saya berpindah kepada bandar-bandar di Jepun, Kagawa, Hiroshima, Nagoya, dan sekarang ni sudah tinggal di Tokyo. Dah 7 tahun yang lalu ya. Ya, dan kalau nak diceritakan dari sudut keluarganya, di sana difahamkan telah mendapat 2 cahaya mata. Mungkin boleh kongsikan juga sedikit? Ya, saya kahwin tahun 2012 itu. Sekarang ada 2 anak perempuan, satu di sekolah rendah Jepun, dan satu lagi di Tadika,
umur 7 tahun dan 5 tahun. Cik Hafiz, kita nak berbicara mengenai suasana Ramadan di sana. Tapi sebelum itu mungkin boleh kongsikan sikit sekarang musim pandemik COVID-19 ini di Tokyo terutamanya di Jepun juga difahamkan sedang dilanda kembali meningkat kes di sana. Kalau boleh kongsikan terlebih dahulu. Ya, untuk pengetahuan, Jepun sekarang sudah mengumumkan state of emergency ataupun darurat lah kalau dalam bahasa Melayu ni. Walaupun tidak terlalu ketat pengendalian dia. Untuk kali ketiga bermula Ahad yang lalu. Kes di Tokyo sebenarnya sudah meningkat agak tinggi dalam 2,500 kes pada awal Januari yang lalu. Tapi sekarang ni sudah turun, kemudian semakin meningkat. Tidaklah setinggi bulan 1 yang lalu. Sekarang dalam 800 kes satu hari di Tokyo sahaja. Jadi akan ada cuti panjang minggu depan di Jepun. Jadi kerajaan Jepun ambil langkah berjaga-jaga untuk mengendalikan jumlah kes yang meningkat. Cik Hafiz masih mengambil tahu perkembangan keadaan di Malaysia sama tak dengan apa yang sedang berlaku di Tokyo terutamanya pada ketika ini? Maksud saya perintah pergerakannya, curfew-nya bagaimana? Bagi saya apa yang saya lihat trend yang terjadi itu agak serupa sebenarnya. Bila ada musim perayaan akan ada peningkatan kes dan kemudian akan menurun semula, kemudian akan ada usaha daripada kerajaan tambah orang Malaysia PKP kan. Kalau kat Jepun pun cara dia kaedah dia sama lah boleh kata. Walaupun ada perbezaan dari segi jumlah kes ni. Dan ini pastinya membimbangkan sebab kita tahu Tokyo bakal menjadi tuan rumah kepada Olimpik nanti. Ada ura-ura ke apa-apa berita ke berkaitan dengan perkara tersebut? Itu isu yang agak yang banyak nak tahu sebenarnya. Tapi untuk kalau kita nak berita, kerajaan Jepun sudah tidak membenarkan penonton daripada luar negara datang. Sekarang saya pun masih dapat lagi email untuk daripada komiti yang jual tiket-tiket untuk Olimpik ni, masih ada tiket kosong. Apa yang duduk di Jepun boleh lah kalau berminat kan. Tempat duduk. Sebelum ni tiket susah nak dapat. Betul. Ini pasti sesuatu yang sangat berbeza lah banding dengan kebiasaan. Okey, Cik Hafiz, mungkin kita boleh kongsikan juga berkaitan dengan Ramadan di Jepun. Dah 14 tahun berada di sana. Kita faham tahun lepas pun memang tak boleh pulang. Jadi sekarang ni bagaimana Ramadan di sana yang disambut di Tokyo terutamanya Hafiz bersama dengan keluarga? Sambutan Ramadan macam biasa-biasa sajalah. Tak ada bazar Ramadan di sini. Kita banyak masak sendiri lah kan. Dan kemudian kalau ada teringin nak makan lauk kat luar, kita keluar pergi beli kedai halal. Kadang-kadang ada banyak kedai halal di Jepun. Kita support lah mana yang boleh kan. Supaya bisnes selesai berjalan. Dah berapa tahun tak pulang ke Malaysia? Tahun lepas saya tak sempat balik. Tapi 2 tahun lepas pun saya balik dari haji saja. Saya harap tahun ni boleh balik tapi nampaknya terpaksa tangguh sampai tahun depan lah. Nampak gayanya harapan agak sukar lah ya. Apa sebenarnya yang paling dirindukan lah kalau nak berkongsi sedikit berkaitan dengan juadah di Malaysia ke, keluarga di Malaysia ke? Juadah ni selalunya ketupat, rendang, lemang lah kan. Kat sini memang susah kita nak buat sendiri. Kalau lemang tu nak bakar lemang kat luar ni akan polis dia tangkap nanti kan. Ada kebakaran ke apa. Tu dia kat luar noh. Cik Hafiz, kita nak tanyakan juga berkaitan dengan sekarang keadaannya di Tokyo kita faham sedang dilanda darurat lah ataupun state of emergency. Persiapan-persiapan yang sedang giat dilakukan sebab ramai nak tahu berkenaan dengan Tokyo ni. Kita ibarat ada koresponden di Tokyo ni berkaitan dengan Olimpik nanti ni. Macam mana persediaan sekarang? Masih dijalankan seperti biasa? Persediaan masih berjalan seperti biasa. Mungkin kerajaan Jepun pun masih dalam langkah berjaga-jaga. Dalam keadaan banyakkan jumlah yang meningkat ni, saya rasa dalam lagi 2-3 bulan mungkin harap-harap boleh dikawal kan. Walaupun proses vaksinasi di Jepun ni masih belum pantas sebenarnya. Masih mungkin akan agak lewat lah untuk dapatkan semua dari Jepun divaksinkan. Jadi kita harap semua akan selamat kan. Baik, itu antara sikit perkembangan. Cik Hafiz, kita mungkin nak berkenalan dengan lebih lanjut berkaitan dengan apa sebenarnya yang Cik Hafiz lakukan di Tokyo ni sampai
dah lebih dari 10 tahun berada di sana, dah berkeluarga, bermastautin. Sebenarnya apa karier yang Cik Hafiz lakukan di sana? Saya sebenarnya bekerja sebagai sebuah syarikat daripada UK yang buat penasihat pelaburan hartanah untuk institusi kewangan di Tokyo. Untuk syarikat-syarikat, fund ataupun institusi yang ingin membeli hartanah, shopping mall, hotel, bangunan-bangunan di Tokyo. Selalunya saya dan pasukan saya atau tim saya akan masuk untuk beri nasihat dari segi pendapatan dan juga transaksi. Bagaimana sebenarnya melepas kerinduan terhadap Malaysia ni? Di sana komuniti di Malaysia ramai selalu berjumpa ke bagaimana? Alhamdulillah sebenarnya dulu saya tinggal di luar Tokyo. Tak banyak orang Malaysia sebenarnya. Sekarang dah tinggal di Tokyo ni ramai lagi lah orang Malaysia sebenarnya. Populasi Malaysia di Tokyo agak ramai. Jadi kadang-kadang kita pergilah main futsal. Tapi sekarang ni tak pergi lah kan sebab ada COVID. Betul. Ada perjumpaan, kadang-kadang kita buat barbecue, makan-makan kan. Ya. Tak boleh lah kan. Macam ni, Betul lah tu. Rakyat Malaysia ni dia senang ajak main futsal je. Okey, Cik Hafiz, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin yang terakhirnya boleh berikan ucapan kepada sesiapa yang mengenali ini Ramadan dan Aidilfitri bakal menjelma. Mungkin boleh bagi sekali ucapan raya nanti kepada seluruh rakyat Malaysia. Silakan. Okey. Ya, saya nak ucapkan selamat beribadah di bulan Ramadan mulia ini. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri lagi 2 minggu kepada ibu bapa saya, Cikgu Ismail, Cikgu Fauzia, abang saya di Petronas Labuan yang juga tak boleh balik raya tahun ni walaupun di Malaysia. Adik-adik, saudara-mara, bapa saudara, mak saudara, sepupu di Kedah dan seluruh Malaysia. Guru-guru dan rakan-rakan di AAJ Universiti Melayu, SBPI Gopeng, SMK Gua Cepedak, KGP Gurun. Selamat berpuasa juga ketujukan kepada Hanif dan rakan-rakan di Universitas D3, seluruh Malaysia di Tanah Air dan di Jepun. Hai, arigatou gozaimasu kepada Cik Hafiz. Arigatou gozaimasu. Baik, itu dia Cik Hafiz Ismail, rakyat Malaysia di Jepun. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Ini antara perkongsian yang dikongsikan berkaitan dengan bulan Ramadan dan juga Hari Raya yang bakal menjelma di Jepun nanti. Assalamualaikum, jumpa lagi. Okey, baik. Itu dia Cik Hafiz, antara yang telah pun berkelana keluar negara dan juga berkongsi pengalamannya. Okey, kita nak bertindak seketika. Selepas ini, kita akan bawakan kepada anda seorang penyanyi yang kalau dulu datang, memang kami akan cakap, oh ini bagi dia nyanyi biasa tapi bagi kita nyanyi susah-susah ni. Ara Johari akan bersama kita di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Sisa-sisa hidup bersamamu, tak mampu hidup, serahkanlah kisah-kisah cinta kau dan aku. Biarpun malam tak lagi berlagu, tetap aku cinta. Lemah jantungku bernafas, dalam rindu aku lemas tanpamu, dan rindu kau tersiksa jiwaku.
kisah cinta kau dan aku. Biarpun maaf tak lagi berlagu, tetap aku cinta. Biarlah takdir berkata segala, biar aku serahkan cinta. Raja Johari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bernafas seperti biasa. Boleh bernafas. Setiap kali datang Amir Syaib, mesti luar biasa dan mengagumkan. Dan kita akan macam, kita yang berkerut bila part tarik ni. Kita pun berkerut kat sini. Tapi seperti Hadim kata lah, macam nyanyi macam biasa-biasa. Dia macam biasa je. Kita yang luar biasa. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah dia tadi tetap memilih lagu Nada Tinggi sebagai trademark Ara. Ya, sebab ikut demand orang lah. Kita, Ara pun, kalau nak ikutkan, Ara sebenarnya nak lagu yang macam relax sebenarnya. More relax. Tapi Ara dah try lagu yang relax, tapi orang tak boleh nak go dengan lagu tu. So Ara back to Warkah Untukku balik. Jadi vibe tu dibawa untuk lagu seterusnya lah. Betul. Difahamkan katanya Ara minta komposer untuk satu bab ni kena ada power ballad juga. Yes. Sebab dia macam ini satu lagu ke dua lagu ni dalam sebab Ara first starting Ara suka power ballad. Tapi jiwa rock tu still ada dalam jiwa Ara. So Ara combinekan dia jadi macam ballad, power ballad rock macam tu. Susah tak atau berdebar tak nantikan sebab bukan mudah untuk saingi Warkah dan juga Bunga kan? Yes. Jadi macam mana? Memang sangat-sangat takut sebab orang dah letak high expectation dekat Ara untuk lagu Bunga dan Ara rasa untuk beat lagu Bunga tu sangat-sangat susah. Tapi Ara cuba yang terbaik untuk pemilihan lagu and also Ara pun try untuk macam push on marketing, promo apa semua and hopefully lah orang terima lagu ni dengan sebaiknya insya-Allah. Tetap Aku Cinta ni apa penceritaannya, Ara? Okey, Tetap Aku Cinta ni macam cinta sejati sebenarnya, cinta sejati yang cinta sampai mati. Walaupun di dalam satu hubungan tu kita ada pasang surut, mesti ada pergolakan tapi bukan disebabkan orang ketiga lah. Sebab tu dia cakap Tetap Aku Cinta. Bagaimana yang paling susah? Tengok macam semua part susah sebenarnya tapi yang paling susah is dia punya depan tu yang masa pakai falsetto. Falsetto tu memang sangat-sangat susah untuk Ara. Tak, lepas tu note dia macam kita tak sangka dia akan pergi ke situ. Yes. Ara dengar first time lagu ni pun Ara tak sangka lagu tu macam tu. Tak relax. Dia macam terus balik. Ya, maksudnya kalau nyanyi live memang kena betul-betul bersedia lah. Ya, sangat. Sebab tu Ara kalau setiap kali nyanyi live akan get ready yang memang 100% get ready lah. Sebab tak boleh sambil lewa untuk buat lagu. Dia bila lagu tu tiba-tiba note tu pergi di tempat yang kita tak jangka, itu yang buat kita macam lagu ni akan pastinya menggamit sesuatu yang baru daripada peminat-peminat. Dan katanya sekarang ni macam mentaliti tu kalau nak buat lagu tu target dia AJL. Betul ke? Untuk Ara tak ada. Ara memang target untuk AJL sebenarnya tapi dia bergantung kepada rezeki. Kalau Ara rasa kalau pemilihan lagu Ara dah tepat pun kalau orang tak support pun tak juga. Jadi Ara harapkan untuk AJL lah. InsyaAllah. Kita aminkan. Amin. Sekarang ni ada aktif berniaga juga ya? Ya betul, Ara aktif dalam bidang perniagaan which is Ara buka kedai makan di Kampung Baru di Masuk Food Court bersama kawan-kawan artis yang lain. So Ara Kitchen berada di sana lah. Apa menu yang menarik? Yes, kita punya special menu is our best seller daging salai masak lemak cili api. Dengan makanan Negeri Sembilan lah, semua masak lemak dengan ada lagi lauk lain lah. Daging salai Yep. So kalau makan tu orang akan tarik tinggi lah? Tak juga sebenarnya. Dia sambil menyalai tu sambil tarik tinggi. Dia sambil menyalai macam asap kan macam woi. Kurang
sikit. Siapa lagi yang turut serta dalam bisnes ni? Banyak, Kakak-kakak ada Ismail Zani, ada Bella Astila, ada Nabila Razali, ada banyak lagi artis sebenarnya kat situ. Okey. Buka jam berapa ni? Kita orang buka untuk puasa Ramadan kita orang buka 4 sampai 3 pagi. Oh, okey. Bolehlah singgah sahur. Ya, singgah sahur. Singgah sahur. Mari kita singgah sahur sama-sama sebab saya pun dah berkoncong dah perut. Alamak. Awal lagi. Awal sangat kita cerita pasal. Okey, tak apa. Okey. Macam mana Ara melihat kesetiaan kelab peminat? Apa nama kelab peminat Ara? Ara Squad. Okey, macam mana? Terus support setia bersama? Alhamdulillah masih setia bersama saya. And Ara pun macam bersyukur sangat sebab Ara ada team family yang sangat kuat and yang tolong each other. So lagu ni pun diorang macam memang bantu Ara untuk daripada segi promo marketing and also kita orang punya macam untuk share dekat orang ramai lah. Okey. Baik. Soalan seterusnya akan ditanya oleh pemanggil. Betul, kita ada pemanggil. Ya, Mawar Merah. Kembali di talian. Hello, Assalamualaikum. Lama hari tu ke telefon? Ada. Selamat pagi, Mawar Merah. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa semua. Ya. Puasa. Silakan bersama dengan Ara. Mawar Merah jenis bunga kan? Kami bawakan bersama penyanyi lagu bunga. Okey. Dia. Okey. Ya, selamat pagi Ara Johari. Selamat pagi. Sehat ke? Alhamdulillah sihat. Sedap lagu tadi ya Ara. Selamat berpuasa. Alhamdulillah selamat berpuasa Kak. Ni Kak Mawar. Oh, Kak Mawar. Apa tu? Ni Petaling Jaya ni duduk di mana ni? Tak dengar lah. Petaling Jaya duduk di mana? Di mana Petaling Jaya? Petaling Jaya. Taman Medan. Oh, Taman Medan. Taman Medan dengan Kampung Baru tak jauh dah, boleh dah singgah lah. Jauh tu. Jauh sikit lah. Apa ni? Ya, boleh. Kak Mawar hari ni tak masak apa? Kak Mawar? Hari ni rancang masak apa? Ya. Semula sebab dia Hari ni tak tahu lagi lah. Mungkin beli kot. Cuti lah. Penat masak. Penat masak. Bolehlah datang kedai saya. Boleh buka puasa dekat kedai Ara. Di Kampung Baru. Suka Kak Mawar. Ya. Kampung Baru. Apa nama kedai? Oh, ya lambat Kak. Nama kedai? Kak masuk food court. Akak search je. Itulah aku sebab Kak Mawar dengar guna Ya. Okey Kak Mawar. Boleh kita Google. Google nanti. Kak Mawar, lepas ni kalau telefon kita janganlah dengar dekat TV, dengar telefon je ya. Okey. Okey, terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Ya ke? Ya. Seronoknya bagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh jadi backup vocal Ara nanti ya. Kita confuse dia gelak yang mana satu kan. Kita confuse. Kita gelak sekali. Itulah dia. Okey, dan kita bercakap tentang lagu. Lagu ni komposernya apa? Amy Bong dan juga Nahluf. Okey. Dan juga MFMF. And lirik daripada Amy Bong dan Ara sendiri. Dan Ara pun ada ya. Okey, baik. All the best. Thank you so much. Semoga lagu ni sampai ke tempat yang ditujui. InsyaAllah. InsyaAllah. Senyum sini sebab dia ni kontender ni. Nak lawan aku. Janganlah. Okey, dah sampai penghujung. Ya, kita nak dengar, kita nak throwback lagu yang mengangkat yang power nama tu, warkah tu. Ya. Terima kasih Ara, selamat maju jaya. Ya. Terima kasih. Okey. Jumpa lagi esok. Nanti bawa kami menu-menu yang boleh. Ya, dah besok. Istimewa Majlis Quran. Assalamualaikum. Bye-bye. Silakan. Alright. Cintamu hancurkan zahirku, rela dicampak ke penjaramu, dari diperlakukan begini. Sungguh kagummu, berdoa semoga kau akan berubah, mendampingiku selalu.
tersesat tiada bertujuan, berikan hatimu padanya. Kau akan rasa cinta sebenar dalam kau mencari aku. Sungguh tiada yang ku mau, berdoa semoga kau akan berubah, mendampingiku selalu. Sungguhnya kau yang ku mau, berdoa semoga kau akan berubah, mendampingiku